Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya, taufik dan hidayahnya, dapat kita sama-sama lagi pada malam ini untuk kita teruskan pengajian kitab Al-Halal wal Haram yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang baru sahaja meninggalkan kita. Jadi pada hari ini sama-sama kita bacakan Al-Fatihah bagi disedekahkan kepada beliau atas jasa-jasa yang banyak yang ditinggalkan kepada umat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, hari ini kita nak sambung berkaitan dengan iddah, iaitu bagi perempuan yang kematian suami ataupun yang berpisah dengan suaminya, sama ada berpisah itu hidup atau mati, kesemua itu ada perbincangan berkaitan dengan iddahnya yang telah pun kita bincangkan pada pertemuan yang lalu, yang mana secara ringkasnya ialah perempuan yang diceraikan suami dalam keadaan dia masih lagi mempunyai haid, maka iddahnya ialah dikira dengan thalathata quru, iaitu 3 kali suci. 3 kali suci daripada haidnya, maka ia dikira telah pun tamat tempoh iddah dan dikira di saat itu nyata putusnya hubungan dia dengan suami dulu. Sebelum tamat tempoh iddah tu, maka dia belum lagi putus, memang bercerai dah tapi tak putus lagi, baru pra baru. Saya selalu guna perkataan pra. Pra perpisahan adalah talaq. Dia tak putus lagi sebab masih lagi ada tanggungjawab suami, masih ada. Suami kena bagi tempat tinggal, kena bagi makan, apa semua sekali. Itu menandakan bahawa masih ada saki-baki hubungan. Namun apabila telah pun capai tempoh iddah, maka disitulah tempat putusnya. Seolah-olah kita kata dilafazkan hari ni, putus bila? 2 bulan 10 hari atau lebih daripada tempoh itu, barulah dikira berpisah di antara suami dan isteri itu. Manakala apabila perempuan itu tidak lagi ada haid, maka iddahnya dikira selama 3 bulan. 3 bulan tu kira macam mana? Kira 30 hari, 30 hari, 30 hari. Bukan dikira dengan bulan ni ada 29 bulan depan ada 30, tak kira gitu. Dia kira 30, 30, 30. Mana 90 hari tamat tempoh. Perempuan yang yang diceraikan sebelum disetubuhi, maka tidak ada iddah baginya. Perempuan yang kematian suami, iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari sama juga kira 30, 30, 30, 30, 10. Dia kira gitu. Jadi dalam tempoh itu pergerakannya terhad. Ini hak banyak yang tidak dipatuhi. Yang mana di kalangan perempuan yang kematian suami ni, kita lihat mereka bebas pergi mana merata-rata. Pergi rumah anak ni, pergi rumah anak belah ni, pergi ikut suka dia nak pergi. Orang panggil seolah-olah tidak ada ikatan iddah yang diletakkan oleh syarak. Sepatutnya dia dalam tempoh tersebut, asal kesnya dia tidak boleh ke mana-mana. Asalnya dia mesti duduk di rumah, dia panggil baituz zaujiyah, rumah tempat dia duduk dengan suami dia. Mana? Kalau ada lah, kalau masih boleh duduk
selepas ketiadaan suami, mana tempat dia duduk, di situlah tempat dia perlu berada, dan hukum asalnya dia tidak boleh keluar daripada rumah itu melainkan kerana keperluannya. Apa keperluannya? Dia perempuan yang bekerja, kalau tidak tak pergi 4 bulan kena pecat. Lepas tu nak makan apa? Maka kerana tu dia boleh pergi bekerja dan balik ke rumah. Pergi kerja, balik singgah rumah kawan dulu, baru nak balik rumah, tak boleh. Sebab apa? Dia dalam tempoh iddah. Ataupun dia bekalan makanan di rumahnya telah habis dan tak ada orang lain yang boleh bantu untuk beli, dia pergi beli. Pergi supermarket beli, cari hak dekat sekali lah, yang hak jauh sekali. Memang kita nak pergi jauh sekali. Sebab apa? Boleh pergi beli makan, tak, hak dekat lah. Tengok keperluan tu boleh ditunaikan di mana, maka pergilah tempat tu. Okey. Manakala apabila keadaan dia tu mungkin bila mana kematian suami, dia tak stabil, mungkin jadi makan pun tak lalu, kesihatannya pun tidak terjamin dengan keadaan umurnya yang telah pun mungkin lanjut. Maka pada ketika tu anak-anak mungkin dia tengok tak boleh ni mak duduk seorang rumah ni, nak balik teman lama, anak-anak pun kerja, maka anak pun nak bawa mak tadi, nak bawa mak tu nak pergi duduk, dia daripada duduk Kedah nak mari duduk sini Selangor. Maka bolehlah dia bawa atas dasar apa? Atas dasar maslahat, atas dasar kalau ditinggalkan di rumah takut-takut nanti pengsan seorang diri, maka lebih mudarat lagi pada kesihatan dia, maka bolehlah dibawa mari untuk duduk dengan anak. Tapi bila dia sampai ke satu tempat hak mana dia boleh dijaga, selepas tu tak bolehlah dia nak pindah pergi rumah anak hak nu pula, nak pindah rumah anak lain pula. Duduk dulu biar habis tamat tempoh iddahnya itu. Kemudian baru lepas tu nak balik kampung, nak pergi ke mana ke, tengok selepas tamatnya tempoh iddah tersebut. Ala kullihalnya, apapun ini keadaan ataupun situasi kehidupannya ketika itu adalah terhad. Ambil hukum asalnya, dia kena duduk di rumah, tak boleh pergi mana-mana. Aku tu kuasa. Yang selebih daripada tu, tengok keperluan. Jika ia mendesak, barulah dia boleh keluar daripada rumah tersebut. Hak ni saya duk tengok rata-rata kita pergi nak ziarah suami meninggal, tak ada rumah. Sebab apa? Pergi sana, ambil barang situ, ambil sini, padahal tak ada pun keperluan. Ikut anak pergi pasar malam pun ada juga jenis tu. Jadi ni benda yang payah nak berubat apabila jahil, apabila tak tahu apa dalam kehidupan, menyebabkan dalam tempoh 4 bulan tu dia banyak kumpul dosa. Dalam tempoh 4 bulan tu dia banyak langgar peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh syarak padanya. Peraturan tersebut adalah sebagai penghormatan kepada suami dia, tidak boleh berkabung, maknanya tak boleh, melainkan kepada apabila kematian suami. Ni lebih hebat daripada mati raja. Mati raja ke mati apa ke tidak dibenarkan untuk kita berkabung padanya. Baik. Seterusnya ada lagi iddah, iaitu iddah orang yang mengandung. Iddah perempuan yang mengandung, maka dia beranak je, lahir je anak, maka tamatlah tempoh iddah. Kalau anak dia kembar, lahir hari ni seorang, esok seorang, maka esok baru habis tempoh iddah. Dia kira kosong rahim. Keluar habis anak tu, barulah dikira dia tu bebas daripada iddahnya. Mungkin berlaku cepat, tamat tempoh iddah perempuan yang mengandung. Dia mengandung syarat dah 9 bulan. Orang mari bagi tahu laki kau meninggal dah, maka dia pun terkejut, laki meninggal, beranak terus dia. Beranak tu maka esok boleh kahwin dengan orang lain dah. Dia boleh kahwin dah dengan orang lain sebab apa? Iddah dia tamat dah. Sebab apa? Laki meninggal dalam keadaan dia mengandung, maka bila mana dia melahirkan anak, tamatlah tempoh iddahnya. Kerana antara hikmah beriddah ialah untuk mengosongkan rahim. Antara hikmah ada bahagian mati, kematian hak biasa tu adalah untuk menjaga, dia panggil kehormatan suami apa semua kali tu. Tapi untuk
bila mana seorang itu mengandung dan dia telah melahirkan anak, maka melahirkan anak itu dikira sebagai penamat tempoh iddah, yang mana bila dah lahir anak tak mungkin ada lagi saki baki benih suami lama dalam perut dia. Jadi kerana tu ulama menghukumkan perempuan yang mengandung, walaupun kita kata beberapa minit selepas kematian suaminya dia melahirkan anak, maka tamatlah tempoh iddah bagi perempuan mengandung tersebut. Okey, hak tu hak paling pendek. Tapi kalau dia kematian suami, masa tu tak tahu lagi mengandung, cek tengok Allah baru mengandung, tunggu 8 bulan 9 bulan lagi, tu lama pula. Kerana apa? Kerana lambat lagi nak melahirkan anak. Kemudian dalam kitab ni sebuah hadhil asnaful khamsata ashar min muharramatin nisa dzakara al-Qur'anul Karim minha 14 fi ayatin thalath min suratin nisa. Dia kata 15 ni, dia kata telah disebutkan oleh Al-Quran 14 daripadanya dalam suratun nisa, yang mana Allah SWT berfirman, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan kamu kahwini perempuan yang telah dikahwini oleh bapak-bapak kamu, illa ma qad salaf, melainkan hak lepas tu lepaslah, hak sudah tu sudahlah. Tak ambil kira dah, hak lepas tu habis dah, hak depan ni tak boleh dah. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya ia adalah perbuatan yang fahisyah, yang buruk, wa maqtan, dan ia melibatkan kemurkaan Allah, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan kehidupan. Kemudian hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan ke atas kamu mak-mak kamu, termasuk dalam kategori mak, nenek ke atas. Wa banatukum, banat termasuk dalam kategori anak perempuan, cucu cici. Okey. Wa akhawatukum, dan adik-beradik perempuan kamu, adik-beradik semua masuk, sama ada ibu sebapa, seibu, asalkan namanya adik-beradik, maka semua masuk. Kemudian wa ammatukum wa khalatukum, dan mak-mak saudara sebelah ayah, mak saudara sebelah mak. Kita panggil apa? Mak saudara semua, akak borong, habis. Dia Arab pecah dua di antara dua ni. Kenapa pecah dua? Kerana nanti dalam pembahagian harta pusaka, ammat layak, ada masanya dia layak. Khalat tak layak. Sebelah mak, sebelah ayah kadang-kala jadi layak terima harta pusaka. Dalam kes tak ada lain lah, dia tinggal nanti adik-beradik dia je, anak tak ada apa semua, ataupun ada anak seorang je, ada, nanti akan berlaku adik-beradik dapat terima harta pusaka, adik-beradik si mati, ataupun mak saudara dia pun akan dapat harta pusaka. Kerana apa? Kerana ketiadaan waris-waris yang lain. Tetapi mak-mak saudara belum mak, dia tak jadi ikut mana-mana pun. Mak saudara sebelah ayah dipanggil sebagai sebagai orang yang al-waris, disebut sebagai waris. Sebelah mak dia panggil zawil arham. Zawil arham, iaitu orang yang ada hubungan rahim tapi tidak layak terima harta pusaka. Kemudian wabanatul akh, wabanatul ukht, dan anak kepada adik-beradik lelaki, maknanya anak saudara daripada adik-beradik lelaki kita. Wabanatul ukht, dan juga anak kepada adik-beradik perempuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu yang mana ibu tadi menyusukan kamu, makna mak susu. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan adik-beradik kamu dari sudut penyusuan. Wa ummahatu nisaikum, dan mak kepada nisa, iaitu perempuan-perempuan kamu, dengan makna mak kepada isteri kamu.
Kalau ada empat mak dia. Jadi empat mak mentua. Dia ramai banyak lah. Dia ni bukan jenis kahwin empat dak, jenis kahwin satu, lepas tu satu, lepas tu satu, lepas tu satu. Jadi mungkin ada 20 mak mentua dia. Sama ada mati ke pisah ke, ada orang jenis gitu. Dia kahwin dia tak pernah kahwin dua. Dia kahwin satu je, tapi pas satu. Dia tinggal, mungkin mati, mungkin ada orang jenis. Jadi mak mentua dia bersepah mengata-kata mak mentua dia. Okey, jadi wa ummahatun nisaikum, mak kepada isteri-isteri kamu. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum. Rabaib allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, iaitu anak-anak tiri daripada kalangan mak dia kamu telah setubuhinya secara sah. Maknanya anak tiri. Anak tiri ni siapa? Kita dah huraikan. Dia ada dua. Bila mana kita berkahwin dengan seorang janda ada anak, bila lepas akad, dia anak-anak perempuan dia tu dipanggil anak isteri. Mudah istilah Melayunya. Dipanggil anak kepada isterinya. Tapi setelah dia jima' dengan isteri itu, maka anak kepada isteri itu jadi anak tirinya, baru naik pangkat. Tadinya anak isteri. Apa beza anak isteri dengan anak tiri ni? Anak isteri boleh dikahwini, anak tiri tak boleh. Kan orang sama. Memanglah orang sama. Maksudnya ialah sebagaimana saya sebut dah, anak isteri ni maknanya bila mana dikahwini mak dia, anak dia masih sah untuk dikahwini. Macam mana sah untuk dikahwini? Nak kahwin dengan anak dia, cerai dulu mak dia tu. Baru lepas kahwin, tengok-tengok hak dia duk carinya anak. Oleh kerana tak jumpa anak, kahwinlah dengan mak. Lepas akad tengok, hak ni aku duk carinya. Maka nak selesai macam mana? Selesai boleh, cerai dulu hak tu, tunggu. Oleh kerana cerai tanpa jima', maka habis tempoh iddah. Tak ada masalah, tak ada iddah, maka boleh kahwin dengan anak kepada bekas isterinya tadi. Tu dia panggil anak isteri. Tapi esoknya baru tahu, baru balik rumah. Dia baru tahu, dah selesai dah tengok, Allah, hak ni cari, tak boleh kita. Dia baru naik pangkat jadi anak tiri. Bila baru naik pangkat jadi anak tiri, tidak lagi boleh dikahwini. Sebab tu dalam kitab ni ayatnya sebut wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bih, daripada isteri-isteri kamu yang kamu telah dukhul dengannya. Perkataan dukhul itu maknanya jima'. Fa in lam takunu dakhaltum bihina, Quran perincikan lagi, kalau sekiranya kamu belum dukhul dengannya, belum jima' dengannya, fala junaha alaikum, maka tak ada masalah bagi kamu untuk kamu berkahwin dengannya. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan yang tidak boleh dikahwini juga adalah oleh kerana tadi mak mentua apa semua sekali, ini masuk kepada daerah menantu pula, isteri kepada anak-anak daripada sulbi kamu. Wa antajma'u bainal ukhtain, dan yang tak boleh juga adalah kamu menghimpunkan di antara dua adik-beradik, illa ma qad salaf, melainkan yang telah pun berlalu. Baina ukhtaini ni masuk juga sama ada adik-beradik atau perempuan itu dengan mak saudara dia. Sama ada mak saudara belah mana pun tak kira. Manakah kedua-dua itu tidak boleh dihimpunkan sekali. Okey, bukan tak boleh dikahwini, boleh. Selesai dulu dengan hak ni, maka bolehlah. Banyak kes juga berlaku yang mana bila berkahwin dengan kakak, kakak meninggal dunia, lepas pada tu ada anak-anak, maka banyak kes adik pula ambil alih sambil nak jaga anak saudara, kahwin dengan bekas laki kakak, sebab kakak meninggal dunia dah. Maka boleh kahwin gitu. Yang tak bolehnya ialah serentak. Okey. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah SWT itu sangat pengampun dan sangat penyayang.
Okey, habis takat tu. Seterusnya kita tengok kepada al-musyrikat, iaitu perkahwinan dengan perempuan-perempuan musyrikat, perempuan bukan Islam. Wa minal muharramat al-musyrikat, antara perempuan yang haram dikahwini iaitu perempuan musyrikat. Kita sebut musyrik, iaitu yang syirik, yang tidak Islam. Wa hiyallati ta'budul awthan ka musyrikatil arab au wa man syabahahunna, iaitu perempuan yang menyembah berhala seperti siapa? Seperti perempuan Arab dulu yang sembah berhala, atau yang seumpama dengannya. Siapa dia yang seumpama dengannya hari ni? Kita boleh tengoklah hak ni Buddha ke, kita pergi tengok kat toko-toko, mereka ni dikira sebagai menyembah berhala. Tak kira lah mereka sembah tu hakikat sembah berhala ataupun mereka sembah tu bukan hakikatnya. Kerana orang jahiliah dulu pun, bila mana dikatakan kepada mereka mereka sembah berhala, mereka jawab balik. Mereka kata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, iaitu kami tak sembah dia, kami tak sembah patung-patung tu, kami sembah patung tu hanya untuk kami mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Maknanya patung-patung itu dijadikan sebagai perantara sahaja di antara Tuhan yang sebenar. Seolah-olah kalau Tuhan nak turun duduk dekat mereka, ketika mereka minta, Tuhan nak duduk mana? Tak ada tempat. Jadi kita buat satu patung, bila mana kita minta, dia kata, maka Tuhan yang turun tu dia jelma masuk dalam tu. Dia duduk dalam tu lah. Jadi sebenarnya sembah siapa? Bukan sembah patung tu, sembah Tuhan yang menjelma dalam patung tu, ataupun sebagai perantara di antara dia dengan Tuhannya. Okey, tu secara bila mana kita menyelami hakikat kepada penyembahan berhala itu, sebenarnya bukanlah mereka sembah semata-mata menyembah berhala. Begitu juga kalau kita tengok yang sembah bukan berhala, yang sembah gajah ke, yang sembah lembu ke, sembah apa ke, bukan mereka sembah tu semata-mata sembah tu tak, tetapi mereka sembah apa yang ada di sebalik itu. Mungkin sebahagian daripada mereka atau salah seorang daripada mereka diselamatkan oleh makhluk-makhluk itu, diselamatkan oleh gajah contohnya. Harimau nak terkam dia, tiba-tiba mari gajah, harimau lari. Dia kata gajah ni mesti ada Tuhan duduk dalam dia. Gajah ni binatang suci. Sebab apa? Dia menyelamatkan kita daripada mati. Maka dia menganggap bahawa gajah tu ada roh Tuhan di dalamnya. Maka disembahlah gajah tadi, bukan semata-mata gajah sebenarnya, tapi kerana makna yang tersimpan di sebalik gajah. Ni bukan nak cerita betul tak. Nak ceritanya kesesatan mereka menjadikan perantara di antara dia dengan Tuhan dia. Ada satu makhluk atau ada berhala yang mereka bina sendiri, mereka cipta sendiri. Qala ta'ala, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, jangan kamu kahwini perempuan musyrik itu sehingga mereka itu beriman. Kalau dah masuk Islam, okeylah. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, dan perempuan hamba itu lebih baik daripada perempuan musyrikat, walau a'jabatkum, sekalipun kamu kenal sangat dengan dia. A'jabatkum ajib, perkataan ajib ataupun perkataan kita kata ajaib lah. Ajaib kat Melayu, Arab ajib. Jadi kamu tengok dia tu nampak ajaib. Nampak ajaib, nampak cantik sangat lah. Nampak ajaib tu. Orang lain tak nampak gitu. Hak ni nampak ajaib. Nampak comel sangat dia tu banding dengan orang lain. Okey. Jadi sekalipun kamu berkenan sangat dengan dia, tapi kalau nak kira dengan hamba pun, hamba itu lebih baik kalau hamba itu beriman. Baik.
wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Diterbalikkan pula, jangan kamu berkahwin dengan orang musyrikin sehinggalah mereka itu beriman. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan hamba yang beriman lelaki itu lebih baik daripada musyrikin, orang syirik, orang bukan Islam, sekalipun ianya a'jabakum, sekalipun ianya sekalipun kamu sangat berkenan dengannya. Ulaika yad'una ilan nar, alasannya mereka itu mengajak masuk neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, dan Allah SWT itu ajak kamu untuk masuk syurga. Wal maghfirati biiznih, dan keampunannya serta keizinan daripadanya. Baik, bayanatil ayat annahu la yajuzu lil muslim an yatazawwaja musyrikah. Tidak harus bagi seorang muslim untuk dia berkahwin dengan perempuan yang mensyirikkan Allah. Kama la yajuzu lil muslimah, begitu juga tidak boleh bagi orang Islam, perempuan Islam untuk berkahwin dengan lelaki musyrik. Likhtilafit asyasi'i bainad dinain, kerana perbezaan yang terlalu ketara di antara dua agama. Perbezaan terlalu ketara di antara Islam dengan sebuah berhala. Beza banyak sangat. Baik. Fahaula yad'una ilal jannah wa ulaika yad'una ilan nar. Orang Islam mengajak kepada syurga, orang berkafir mengajak kepada neraka. Haula'il mu'minuna billahi wa bin nabiyyuna wa bil akhirah wa ulaika musyrikuna billah munkiruna an-nubuwah jahiduna bil akhirah. Mana nak cerita bezanya dua golongan ini? Puak-puak ni mereka itu tidak beriman, musyrikuna billah, mereka syirik pada Allah, mereka tak terima kenabian, mereka tak terima hari akhirat apa semua sekali. Maka perbezaannya terlalu jauh di antara Islam dan juga musyrik ini. Kenapa dia guna musyrik? Kerana ada satu lagi golongan yang bukan Islam tapi tidak dikira, tak dinamakan musyrik. Satu golongan bukan Islam tidak dinamakan musyrik, iaitu dinamakan dengan ahlil kitab. Okey. Golongan tu tak beriman juga. Golongan tu bukan Islam, tapi nama spesifiknya ialah ahlil kitab. Okey, hak tu nama apa? Musyrikun. Sebab tu dipanggil musyrikin Mekah ketika tu. Puak ni puak ahlil kitab. Ahlil kitab ni apa? Orang yang dulunya dia pun ada kitab. Orang yang dulunya nabi-nabi dia pun diturunkan kitab oleh Allah. Jadi puak-puak ni dipanamakan sebagai ahlil kitab. Cara jenis agamanya sama dengan cara Islam. Ada nabi, ada wahyu, ada kitab. Beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada qadar. Semua tu ada pada ciri-ciri dia. Cumanya selek dia nya, dia tak terima kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia selek situ je. Jadi dekat dak agama dia dengan agama kita, dekat. Sikit je selisih. Okey. Kalau kita ingat balik cerita di mana sahabat-sahabat Rasulullah yang berhijrah ke Habsyah. Ja'far bin Abi Talib, apabila dia pergi ke Habsyah dan orang musyrikin ni tak puas hati, ikut mereka pergi ke Habsyah, pergi racun Raja Habsyah. Pergi racun Raja Habsyah supaya tak terima puak ni duduk sini dan supaya ambil tindakan. Jadi apabila mereka meracuni pemikiran Raja Najasyi ketika tu, Raja Najasyi kebetulannya orang bijak, orang yang cerdik. Dia tak terima pandangan dari sebelah pihak. Mu cerita tu ceritalah macam mana pun aku dengar, tapi aku nak dengar juga apa kata sebelah sana, apa kata golongan yang dipimpin oleh Ja'far ini. Maka bila mana golongan musyrikin tu cerita, dia bawa orang yang paling pandai dah untuk mempengaruhi. Orang paling pandai bercakap dah pergi supaya mempengaruhi Najasyi. Najasyi kata, aku nak dengar apa kata Ja'far, apa kata puak ni. Lalu Ja'far pun bercerita bahawa kami ini diutuskan seorang nabi yang menghalang kami, yang
melarang kami daripada berbuat benda yang tidak baik begitu begini. Cerita panjang lebar. Maka kata Najasyi, apa yang kamu ceritakan itu dengan agama yang aku anuti, agama yang aku pegang sekarang ini tidak berbeza melainkan sedikit sahaja. Tidak berbeza melainkan sedikit saja beza. Jadi kerana tu Najasyi membenarkan orang Islam untuk tinggal duduk di Habsyah, sehinggalah orang Islam sendiri nak balik. Kenapa nak balik? Kerana dapat dia panggil berita palsu, ada hantar WhatsApp palsu. Dia pun balik. Balik ingatkan orang Mekah terima Islam dah, balik dak juga. Maka tertipu. Mereka balik tu dalam keadaan mengharapkan keadaan telah pun reda, dapat beramal dengan baik, tapi rupanya sebahagian yang ada tak balik. Sebahagian balik, sebahagian tak balik. Yang tak balik tu antaranya adalah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib yang mana dia daripada Habsyah pergi ke Madinah, direct ke Madinah, yang mana pada ketika itu Rasulullah baru tamat peperangan, yang mana Rasulullah sedang bergembira dengan kemenangan dalam peperangan tersebut. Tiba-tiba Ja'far sampai. Lalu Rasulullah kata, aku tak tahu hari ni aku suka ni kenapa. Aku tak tahu kenapa ni aku gembira hari ni. Adakah kerana kita menang perang atau kerana Ja'far mari? Kerana jumpa balik dengan Ja'far, sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu sebahagian daripada kisah yang terselit di dalam sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi oleh kerana agama yang dianuti oleh golongan yang kita panggil ahli kitab, hari ni kita panggil Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani tu kita panggil dua tu. Ataupun nama lain bagi Nasrani, Kristian. Okey. Yahudi tu kita panggil Yahudi lah. Rupanya Yahudi Nasrani ni kita sebenarnya dia ni lain-lain. Daripada dulu lagi orang Yahudi Nasrani ni dia kadang tak sebulu juga. Tapi oleh kerana dia ni bermusuh dengan Islam, maka dia boleh pakat baik dua tadi ni. Asalnya masing-masing mu kata aku kata mu. Sebab tu dalam juzuk 2 wa qalu lan nadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk syurga melainkan orang itu Yahudi ataupun Nasrani. Tafsir ayat tu nya sebut orang Yahudi kata tak akan masuk syurga melainkan orang itu Yahudi. Tutup. Kata orang Nasrani tak masuk syurga melainkan orang itu Nasrani. Kata Nasrani. Tapi ayat tu dia datang dalam bentuk sekali gitu. Okey, datang dalam bentuk seketul gitu. Tapi sebenarnya masing-masing berpendirian bahawa agama mereka adalah agama yang betul. Zalika qauluhum, itu kata mereka. Mereka kata je begitu. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Buat mari dalil kalau betul. Kalau yang betul kamu kata golongan kamu je masuk syurga, buat mari dalil. Mereka tidak mampu untuk berbuat sedemikian. Tak mampu untuk adakan dalil untuk menyokong kata-kata mereka. Tapi kesimpulannya juga ketiga agama ni sumbernya dipanggil sama. Sebab tu dikategorikan ketiga-tiga ini sebagai agama samawi. Perkataan sama maknanya langit. Okey, jadi samawi agama yang dinisbahkan kepada langit. Walaupun mari tidak langit pun tak apalah. Ada ataupun mana langit pun kita tak tahu. Hak sebenarnya langit tu kita duduk tengok atas tu kita kata langitnya. Okey, jadi agama itu adalah merupakan agama yang diturunkan dari pihak tinggi. Dari pihak tinggi kepada pihak bumi. Maka itu dinamakan sebagai agama samawi. Baik. Jadi
Amma ahlul kitab minal yahud wan nasara, adapun orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, faqad ajazal Quran az-zawaj minhunna, Al-Quran membolehkan kita berkahwin dengan mereka, tab'an li nazratihi li ahlil kitab, angkana tengok kepada pandangan mereka, wa muamalatihi al-khassah lahum, dan juga muamalah khusus dengan mereka ini, wa'tibaruhum ahla dinin samawi, dan kita ambil kira bahawa mereka itu juga merupakan agama samawi, iaitu agama yang diturunkan wahyu kepada nabi-nabi mereka. Wa in harrafu fihi wa baddalu, sekalipun mereka telah menyeleweng agama dia, tukar ganti hak betul, tukar jadi itu, ini tak kira dah. Sebenarnya asal mereka agamanya betul. Jadi konsep-konsep asas dalam agama tu betul lagi dah, betul. Konsep asas tu cuma ada sikit bahagian Allah itu Esa, dia letak Nabi Isa Tuhan. Dia ikut tu sikit. Ataupun hak Yahudi, dia tetap tidak kata Nabi Isa Tuhan. Mereka tetap mengatakan bahawa mereka menyembah Allah SWT. Akan tetapi mereka tak terima kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu sumber agama sama, kepercayaan hampir sama, kecuali pada perkara-perkara yang diselewengkan sahaja. Fakama abaha muakalatahum, abaha musaharatahum bizawajil muslim min nisaihim. Sebagaimana kita bincang dah dalam bab makanan, kita ni dibenarkan untuk makan makanan ahli kitab yang original, bukan yang Kristian yang baru masuk Islam seperti Cina. Cina tak ada original. Cina Kristian ini tak ada ori. Kristian itu tak ada original. Yang adanya dia tu mungkin daripada Buddha ke apa, tapi oleh kerana dakwah daripada Kristian ni meluas, yang mereka menggunakan kekuatan keuangan yang banyak, maka mereka berjaya menyebarkan dakwah-dakwah itu kepada orang Cina ataupun orang yang berada di sebelah timur kita ni, ataupun di negara-negara yang terpencil. Pada hari ni negara-negara dunia ketiga, keempat tu, dia pergi, dan mereka berjaya untuk menyebarkan agama mereka di tempat tu. Jadi hak puak-puak ni tak kira, tidak termasuk dalam ahli kitab, kerana bukan asal mereka begitu. Baik. Jadi oleh kerana mereka ni ahli kitab, mereka ni asal mereka adalah merupakan agama wahyu, kepercayaan mereka sepatutnya betul, maka dibolehkan untuk kita makan makanan yang mereka sediakan ataupun sembelihan mereka. Jadi oleh kerana dibenarkan sembelihan, begitu juga dibenarkan untuk lelaki Muslim berkahwin dengan perempuan-perempuan mereka. Okey, ni tak berlaku lah pada kita sebab kita duduk jauh. Okey, antara pemimpin dunia yang masyhur dulu, isteri dia adalah dari kalangan ahli kitab, ialah Yasir Arafat. Tu Yasir Arafat tu bini dia bukan Islam tu. Sebab tu dulu nak percaya, tak nak percaya Datuk ni. Ni betul ke memperjuangkan Palestin ke apa? Sebab apa? Kepribadian dia sendiri itu pun tidak diyakini. Sama ada dia betul-betul memperjuangkan hak-hak bagi orang Palestin ataupun tidak. Baik. Begitu juga kalau kita perhati Raja Jordan. Raja Jordan sekarang ni Malik Abdullah ni. Hak dulu Malik apa? Dulu kalau saya ingat, dulu saya ingat, sekarang tak ingat dah. Apa ayah dia dulu Malik Hasan. Rasa bukan. Bukan Jordan tu. Anak dia Abdullah. Ayah dia saya tak ingat dah. Ayah dia dulu masyhurnya ketika mati tu, kalau nak kira mati lama dah, tapi doktor tak buka apa ni, dia punya alat bantuan tu macam hidup je, nampak gitulah. Sebab tu dulu saya ingat lagi, masa tu saya belajar satu istilah, dia panggil mata iklinikiyah, dia panggil.
dia panggil secara klinikinya dia dikira sudah mati sebenarnya, tapi oleh kerana tak cabut tak apa dengan bantuan yang ada tu, nampak macam hidup lama dalam keadaan begitu, barulah dicabut dan diisytiharkan matinya Raja Jordan pada ketika tu. Saya difahamkan bahawa bini dia pun dari kalangan orang ahli kitab. Sebab tu Abdullah tu Husain, Malik Husain, sebab tu Abdullah tu kalau kita tengok dia macam bukan betul-betul Arab kat tu. Kita tengok dia bukan Arab sepenuhnya, kerana darah campuran di antara ayah dia dan juga perempuan ahli kitab. Baik. Qala ta'ala wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan yang disediakan diberikan kepada ahli kitab halal bagi kamu dan makanan kamu halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan. Maknanya sini, walaupun kita kata perempuan ahli kitab itu halal dikahwini, tapi bukan semua. Yang boleh dikahwini yang nampak juruh, yang nampak baik, tengok dia tu kehidupannya elok baik, kehidupannya itu bukan jenis pergaulan bebas dak, bukan jenis ada boyfriend sana boyfriend sini dak. Dia tu oleh kerana dia merupakan agama yang mana ada saki-baki keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di kalangan orang-orang Yahudi ini ada yang betul-betul jaga dari sudut pergaulan anak-anak perempuan mereka. Sama sebagai orang Islam jaga anak-anak dia, hak jagalah. Hak tak jaga tu tak jaga juga. Dia hak tak jaga tu kebanyakan hari ininya kadang jadi tak jaga, sebab kadang kita lupa dengan garis-garis panduan dengan dalam penjagaan anak tadi. Oleh kerana di peringkat awal lagi kita didedahkan dengan suasana yang bebas. Di peringkat sekolah rendah lagi anak kita belajar bergaul bebas. Masuk sekolah menengah pun sama juga, dia belajar bebas. Lelaki perempuan ni dia tak ada tidak ada perkara yang menghalang mereka untuk mereka nak bercakap ke, nak apa ke, nak telefon itu. Tak ada benda yang menghalang mereka. Kerana apa? Kerana suasana hidup mereka dibiarkan begitu pada hari ini. Jadi bila mana anak-anak ini yang umurnya lepas SPM, umur 17 masuk 18 tahun, mereka masuk pusat pengajian. Mereka masuk pusat-pusat pengajian. Di situlah tempatnya mereka mengembangkan pula pergaulan yang telah pun terbina sejak daripada umur sekolah rendah sampai habis sekolah menengah. Situlah timbulnya pula masyhur bagi golongan muda-muda bila duduk sembang dengan budak-budak muda ni, budak-budak you apa semua sekali, keluarlah cerita tu cerita ni apa semua sekali. Lalu dia sebut ni universiti ni nombor 1. Bahagian apa? Bahagian pembekal sugar baby, dia kata. Dia sebut universiti tu. Saya tak nak sebut hari ni lah nama rakaman ni, tuduh dia pula. Sebab berita tu bukan berita sahih sangat, kita pun tak tahu data. Tapi dia sebut ni paling ramai. Nombor 2 ni, nombor 3 ni. Ada nombor ranking dia ada. Okey. Dan ada yang kata hak jenis baik-baik lah, dia kata dia ni baru umur 20 lebih, baru umur 21, 22 gitu, baru umur dia nya. Tapi dia mula fikir, dia kata kalau aku ada anak nanti, aku tak sanggup nak hantar anak aku ke kolej tempat aku mengaji ni. Kalau aku ada anak perempuan, aku tak akan sanggup untuk hantar anak aku mengaji sini. Ini budak muda bercakap, kahwin dak lagi, tapi dia kata gitu. Sebab apa? Sebabnya dia kata di kalangan perempuan-perempuan yang ada di kolej-kolej itu, nak cari seorang yang tak ada kes payah. Jadi hak mana ada anak duduk kolej-kolej anu
kena hati-hati. Ada. Kena berhati-hati. Kena ambil langkah-langkah penjagaan yang baik untuk mengawal, terutama sekali anak-anak perempuan. Yang mana dia kata yang kita nampak baik pun kata ada kes juga. Jadi di kalangan dia memang jumpa. Satu hari adik saya sendiri cerita, dia kata dia duduk lepak-lepak, dia nampak budak perempuan pakai hoodie, dia kata pergi hilang. Dia pun pergi cari. Dia pergi cari-cari, jumpa. Bila terperanjat dengan dia jenguk ni, masing-masing lari. Masing-masing lari dan tak tahu siapa. Tengok-tengok ada handphone duduk situ. Dia pun ambil handphone. Dia ambil handphone, dia pergi lepak balik tempat dia duduk. Senggang tak lama datanglah cari, ada jumpa handphone dia tak? Dia kata. Tengok muka terkejut, dia kata. Hak ni budak baik ni. Ni, yang dia datang ambil handphone tu. Tu budak baik tu. Bukan budak-budak hak apa ni yang nampak liar dak. Jadi begitulah suasana bila mana mereka berada di pusat pengajian, mereka telah menjadi ibarat lembu yang telah pun dilepaskan dari kandangnya. Tuan dia tak ada. Tuan dia tak ada jaga, ikut dimbutu lah ke mana pun. Itulah ibarat yang berlaku pada hari ini. Jadi ia sangat menakutkan. Jadi kerana tu benda ni saya pernah bincangkan dulu dengan Timbalan Mufti Negeri Kelantan. Apa yang perlu kita buat kerana masalah ini dihadapi oleh keseluruhan anggota masyarakat. Macam mana kita nak buat, nak selesaikan masalah ni? Yang pergi mengaji ni bukan anak aku, anakmu lah, semua pergi. Kadang dilepaskan pergi begitu. Maka saya buat satu kesimpulan, satu cadangan, yang mana cadangan saya tu saya minta izin dengan Datuk ni Abdul Qadir. Saya kata, apa Datuk, saya nak tulis macam ni, tapi saya akan kata Datuk yang kata, bukan saya kata. Okey, bolehlah ya. Sebab kalau saya kata tak ada nilai. Saya nak tulis ini Kak Datuk yang kata. Dia setuju. Lalu saya tulis dalam buku kecil yang saya buat dulu tu, iaitu cara penyelesaian, walaupun tidaklah begitu selesai, tapi mudah-mudahan itu boleh menjadi suatu langkah penjagaan, iaitu bila mana anak-anak ni berada pergi ke pusat-pusat pengajian, maka kita kena cari orang yang boleh kita percayai setidak-tidaknya. Kalau kata dia pergi duduk rumah sewa, maka kena cek tengok tepi rumah sewa dia ni ada tu imam ke, ada ketua kampung ke, ada orang tua yang jenis boleh diharapkan ke apa ke. Maka orang-orang ni perlu untuk kita jumpa dan minta tanggungjawab dengan mereka untuk mereka tolong tengok anak kita. Bagi nombor telefon apa semua sekali. Kalau nampak malam pun tak balik atau balik lambat, call saya. Apatah lagi nampak keluar ke mana-mana ada jantan ini kau, call saya. Jadi itu sebahagian daripada cara penjagaan. Walaupun nak kata nak selamat, tak selamat juga, duduk rumah kita pun tak selamat juga, tetapi ia berbeza daripada kita lepas secara gitu je pergi ikut dia lah, nak pergi nak balik dia kata nak pergi sebab ada kelas, kita pun tak tahu jadual dia, ada kelas tak ada kelas. Jadi benda ni banyak berlaku pada hari ni. Maka kalau kata kita ada anak-anak yang begitu, maka bolehlah kita ambil langkah penjagaan secara sedemikian untuk meringankan atau tutup sikit ruang yang terbuka luas itu. Atau mungkin pada ketika tu kita kata ada dah calon-calon menantu tertentu, kita pula bolehlah nak sara sikit sebanyak lagi, maka kahwinkan mereka. Tak payahlah nak pertahankan lagi, kau tak habis mengaji aku tak bagi kau kahwin. Tak payahlah. Biarkan, lepaskan kehidupan mereka dengan cara yang sebegitu supaya kita selamat daripada
himpunan dosa. Bayangkan 4 tahun anak duduk luar, 4 tahun kita tangguh dosa. Kita duduk masjid, kita duduk surau, tapi 4 tahun anak bermusafir, duduk di luar, tak ada orang jaga, maka sepanjang tempoh 4 tahun dosa tak berhenti. Jadi fikir kita nak pertahankan hak kita nak kata anak selagi dia kerja baru dia boleh kahwin ke apa ke, ataupun kita nak selamatkan kita sebenarnya dulu, bukan nak selamat dia. Selamat kita dulu daripada dosa. Kesan daripada tu dia pun akan selamat kehidupannya. Kita dah pindah tanggungjawab daripada tanggungjawab kita kepada tanggungjawab suami dia yang menjaga dia. Sama ada pandai-pandailah kita runding lepas tu, sama ada boleh hidup sekali kau tak apa macam mana kau, itu terpulang kepada kehidupannya. Kita usahalah semampu yang boleh. Kalau kita nak mampu untuk belanja, kita belanja untuk selamatkan daripada dosa yang bertimbun yang lama tempoh itu, yang banyak sangat berlaku hari ni. Salah satu institusi yang disebutkan tu ada nama Islam. Ada nama Islam di tengah itu apa semua sekali tu. Jadi itu pun termasuk dalam senarai yang tinggi yang melibatkan kerosakan akhlak muda-mudi. Kalau di dekat-dekat kita ni, saya pernah pergilah, sebab kami pun adalah buat sekolah ni ada buat majlis tertentu. Bila kita pergi masuk ke pekarangan universiti, saya kata ni bukan universiti, ni kandang beruk. Sungguh saya pergi 2-3 kali, saya kata ni bukan universiti, ni memang betul-betul kandang beruk. Sebab tengok pada anak-anak Melayu duduk melompat terkinjau-kinjau duduk di pekarangan tempat dia duduk tu, di kawasan kantin, kawasan luar lega dia. Jadi bila mana sekolah buat program seperti graduasi ke apa ke, kita lihat benda-benda tu disokong oleh pensyarah-pensyarah dia. Persembahan-persembahan yang dibuat ketika majlis-majlis tu kadang disokong oleh pensyarah dengan lagu yang tak sepatutnya dipasang, dengan persembahan yang tak sepatutnya ada di tempat, di pusat pengajian tinggi tu. Jadi bagi saya nak lepas pergi ngaji tempat tu baik tak payah, kecuali kita boleh pagi aku hantar, petang kau balik. Kau pergi masuk kelas, habis kelas kau ambil. Nak mengaji. Nak duduk sana aku tak bagi. Okey, kena gitu. Susahlah kitanya. Susah itulah nilai kepada ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat kita tu pun susah tu. Kau senang nak pergi masjid? Payah kan? Oh, payah. Baik rehat. Balik kerja penat-penat rumah. Orang lain macam ramai mana tu? Dia berehat tu. Kita mari ni benda tu susah itulah nilai dalam ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dunia ini merupakan tempat berpenat-penat. Dunia ni tempat penat, bukan tempat relax dak. Tempat relaxnya adalah bila mana kita sampai ke akhirat, ke syurga Allah SWT, sana baru relax. Dulunya Nabi Adam AS duduk dengan tenang dalam syurga, semua kelengkapan cukup. Tapi bila mana dihantar ke dunia, hantar ke bumi, penat. Pakaian tak ada, cari pakaian. Hujan, cari tempat tinggal pula. Nak berteduh mana? Oh, penat. Makanan tak ada, kena cari lagi. Orang yang duduk dalam mewah baru nak start cari. Oh, penatnya tuan-tuan. Kita biasa dah cari lebih kurang dah. Duduk dalam keadaan lebih pada anak raja dalam syurga. Tiba-tiba pop keluar ke dunia, serba-serbi tak ada. Oh, susahnya. Jadi begitulah gambaran penatnya ada kehidupan di dunia ini. Kita sama-sama lalui. Mudah-mudahan penat itu dibayar dengan pahala dan diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Sekali wa hadha law minat launun min at-tasamuh al-islami alladhi qalla an yujad lahu nazir fi adyan wal milal al-ukhra. Dan ini dia kata kebenaran untuk makan minum, kebenaran untuk berkahwin dengan perempuan dari kalangan ahli kitab ini menunjukkan agama Islam ini agama yang jenis belah pandai dada. Dan payah kita nak jumpa
dalam agama-agama yang lain yang boleh untuk bertasamuh secara sedemikian dalam keadaan yang logik, dalam keadaan yang boleh diterima akal, kerana peraturan-peraturan yang diwujudkan itu. Jadi saya rasa kita kena berhenti situ dulu. InsyaAllah nanti kita akan lihat, kita akan sambung wahuna tambihat au quyud la budda min nura'iha. Ada beberapa peraturan-peraturan yang perlu seseorang itu untuk patuhi jika nak berkahwin dengan orang-orang dari kalangan ahli kitab. Bukan ikut suka boleh tak, tapi ada perkara-perkara yang perlu untuk diambil perhatian. Jadi kita sudahi dulu dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah wa an yuwaffiqana lima radih wa an yaj'ala mustaqbala halina khairan min madih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.